Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk sesi PDPR seterusnya. Seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan yang lepas bahawa PDPR disambung. Oleh itu, nak tak nak kita terpaksa menjalani kehidupan seperti biasa menjadi sebagai seorang pelajar. Okey. Jadi dalam sesi PDPR yang akan datang ni saya mengharapkan kerjasama penuh daripada kamu. Okey, kerana sekiranya kamu bersemangat, okey, maka cikgu akan lebih bersemangat lagi untuk membantu kamu. Itu je. Okey. Jadi untuk hari ini pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 39 di mana saya akan menerangkan tentang bab 2 iaitu pembangunan projek. Okey, tetapi pada sesi yang lepas cikgu dah terangkan okey secara teori. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan kerana kamu akan buat projek ini. Okey, baiklah. Okay, yang pertama sekali untuk sesi kali ini kamu akan memilih ahli kumpulan di mana untuk pembangunan produk okey pelajar boleh buat secara berkumpulan okey iaitu 1 kumpulan 2 orang. Okey, jadi untuk musim pandemik COVID-19 lagi musim PKP ini okey untuk ahli kumpulan hendaklah daripada sama kelas dan kalau boleh biarlah berhampiran dengan rumah. Okey. Jadi untuk penyediaan dokumentasi okey bagi perancangan maksudnya sebelum kita buat projek nanti okey bagi perancangan, pelaporan dan juga pelaporan masa siap projek akan dihasilkan secara individu. Bermaksud dekat sini kamu akan hasilkan satu folio di mana dalam folio tersebut ada dokumen-dokumen yang perlu kamu lengkapkan di mana setiap pelajar wajib buat. Ini kena buat secara individu. Bukan secara berkumpulan. Okey, bila kamu naik sekolah nanti, okey kamu akan buat projek, buat produk, iaitu nanti kamu akan buat bersama dengan ahli kumpulan kamu yang seorang lagi. Jadi itu ialah tentang kumpulan. Okay, kemudian saya akan berikan tema di mana terdapat 5 tema. Okay. Semalam kelas 3B dah pilih tema-tema dia. Okay, untuk ikut kumpulan. Jadi untuk hari ini ialah giliran 3D untuk memilih tema. Okay, di mana setiap tema ni dia punya bilangan terhad. Siapa cepat dia dapat. Maksudnya kalau contoh untuk tema yang pertama ialah minuman panas. Seperti dalam gambar ni. Okay, kalau kamu lihat kat sini, seorang wanita memegang cawan yang berisi air panas, dia nak minum. Itu tema dia, minuman panas. Okay. Kemudian untuk tema yang kedua ialah pemadam papan putih. Okay, ini kamu dah pernah guna dekat bengkel saya. Kan, biasa guna. Okay, tema yang ketiga ialah beg plastik ataupun beg kertas. Okay, untuk makluman, gambar ni ialah sebagai rujukan. Gambar sebagai rujukan. Okey, seterusnya ialah pemilihan tema bagi yang keempat iaitu kotak penyimpan barang. Apa saja kotak penyimpan barang? Gambar ni ialah sebagai contohlah. Dan yang kelima ialah tema penyangkut kunci. Dekat rumah kamu kalau ada penyangkut kunci, ikut kesesuaian. Yang penting namanya penyangkut kunci. Kalau dalam slide saya ni cuma rujukan sahaja, panduan. Okey, di mana? Okey, pelajar dikehendaki memilih satu daripada lima tema ini. Kamu bincang dengan kawan kamu, pilih satu sahaja tema ini. Kemudian setelah kamu pilih tema tersebut, okey, kamu dikehendaki menyalin borang kajian keperluan pelanggan. Okey, sama ada kamu boleh salin atau sekiranya di rumah kalau kamu ada printer, kamu boleh print. Nanti saya akan berikan dalam Google Classroom. Okay, ini ialah borang kajian pelanggan di mana pelajar boleh salin. Jika pelajar nak salin, boleh salin dalam kertas A4 atau dalam test pad. Pastikan dalam satu helai muka surat tu ada semua maklumat ni dalam satu helai sahaja. Satu helai satu muka tu. Dia tak boleh pakai dua muka, dia mesti satu muka. Okey, jadi
kamu kena buat 3 salinan. Kena buat 3 salinan. Di mana dalam borang maklumat kajian keperluan pelanggan ni, okey, nanti pelajar akan mencari 3 orang pelanggan. 3 orang pelanggan mengikut tema yang kamu pilih. Contohnya jika kamu menggunakan tema, jika kamu ambil tema pemadam papan putih, jadi pelajar kena cari pelanggan. Jadi cari pelanggan kerana kamu ialah peneka bentuk sekarang ni. Jadi kamu kena cari 3 orang pelanggan yang pernah menggunakan pemadam papan putih. Pelanggan tersebut boleh terdiri daripada ahli keluarga kerana dalam musim COVID-19 ni kamu tidak digalakkan untuk bertemu dengan orang luar. Jadi cuba tanya di kalangan ahli keluarga, mak ayah, abang, ataupun adik, sekiranya dia pernah menggunakan produk ikut tema yang kamu pilih tu, minta diisikan borang kajian keperluan pelanggan ini. Kemudian dalam borang tersebut ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, maklumat pelanggan. Ini isi sahaja. Jika dia punya pekerjaan dia pelajar kan, kamu semua adik kamu isi, adik kamu tu katakan dia tingkatan 1 kan. Kau tulislah pelajar tingkatan 1. Kalau pendapatan tak adalah, pelajar mana ada pendapatan. Jangan isi sendiri saya tak nak tengok kamu isi sendiri. Contohnya, kumpulan kamu Aziz dengan Lutfi. Nanti pelanggannya Aziz dengan Lutfi, tak boleh. Dia kena orang lain. Sebab kamu ialah sebagai seorang peneka. Pelanggan mesti orang lain. Yang kedua ialah latar belakang produk. Di mana nama produk yang digunakan ini ialah nama tema yang kamu pilih. Kalau kamu pilih tema beg tadi, jadi kamu tanya pelanggan tu, dia pernah guna beg apa? Beg plastik ke beg kertas? Itu contohnya. Kalau kamu pernah guna, kamu ambil tema minuman panas. Jadi nama produk yang digunakan ialah cawan yang mengendangi air panas. Itu contoh. Kemudian ciri-ciri produk yang digunakan. Kalau beg, ciri-cirinya apa? Ringan, berat, tahan lasak dan sebagainya. Itu ciri-ciri. Kenapa produk itu digunakan? Bermaksud fungsi. Apakah fungsi produk itu digunakan? Kalau kamu ambil tema penjaga kunci, jadi fungsinya ialah untuk menyangkutkan kunci supaya mudah untuk diambil. Itu contoh. Apakah kebaikan produk itu? Ikut tema yang kamu pilih. Apakah kelemahan produk itu? Macam saya cakap tadi, nama produk ialah produk yang kamu pilih ikut tema. Pastikan pelanggan pernah gunakan produk itu. Jadi kalau dia pernah guna, dia mesti tahu apa kelemahan produk itu. Untuk bahagian C ialah penambahbaikan. Nama produk ni sama. Yang kat bawah ni, C ni sama. Penambahbaikan yang perlu ada pada produk yang dihasilkan. Maksudnya, dikatakan kat sini kamu ambil tema beg, jadi pelanggan kamu pernah guna beg kertas. Jadi, dia mesti tulis kat sini apakah cadangan penambahbaikan beg kertas yang dia selalu gunakan itu. Itu ialah borang kajian keperluan pelanggan. Diisi dalam 3 salinan orang yang berbeza. Setelah kamu siap borang kajian keperluan pelanggan, tanpa dalam buku nota. Kerana itu ialah evidence kamu yang akan dinilai untuk PBD dan juga kerja kursus. Seterusnya ialah penyelesaian masalah inventif. Di mana kamu ambil kertas A4 atau test pad, kamu salin dalam satu salinan sahaja. Kemudian kalau nak print, kamu boleh print, tak ada masalah. Sekiranya ada kemudahan. Kamu dah salin ini, lengkapkan dia. Macam nak lengkapkan kotak atas ni? Jadi mana dalam 3 borang kajian keperluan pelanggan tadi, kamu pilih satu saja borang. Pilih satu saja borang yang ada kelemahan. Contohnya, sebagai contoh saya ambil beg. Jadi contohnya ialah beg kertas. Jadi dekat ruangan komponen ni, kamu senaraikan apakah komponen yang ada pada beg kertas tersebut. Kalau contoh, ini contoh kalau produk saya meja. Jadi saya senaraikanlah muka meja, kaki meja, skru dan lantai.
Ya, fungsi mesti memegang sama. Mesti memegang sama. Okay, dia pegang apa? Objek. Buku, buku meja, kaki meja. Okay, tapi ikut produk yang kamu ambil itulah. Kalau katakan kamu ambil produk beg plastik, jadi kamu kena senaraikan komponennya. Contohnya apa? Pemegang beg plastik. Badan beg plastik. Pemegang beg plastik dia pegang siapa? Badan beg plastik dia pegang siapa? Okay? Katakan apa? Kamu ambil tadi, kalau minum panas, cawan kan? Okay, cawan. Apakah komponen yang ada kat cawan tu? Pemegang cawan, badan cawan. Kamu senaraikan lah. Apa yang perlu. Kalau kamu ambil penyangkut kunci, senaraikan apakah komponen yang ada pada penyangkut kunci. Kamu namakan komponen tu. Okay? Setelah kamu isi kotak ini, okay, kita akan melukis model fungsi. Okey, lukis model fungsi. Jangan keliru lukis model fungsi. Boleh buka buku teks muka surat 42. Ini ialah contoh model fungsi. Okey, bukan lukis gambar cawan, bukan lukis gambar pemegang kunci, bukan lukis gambar beg plastik, bukan. Lukis model fungsi. Di mana berdasarkan daripada komponen yang kamu senaraikan di sini, kamu hasilkan satu lukisan model fungsi seperti ini. Okey. Tangan pegang apa, ni pegang apa, tu pegang apa. Dan dalam garisan model fungsi tersebut, cuba kena pasti apakah masalah yang dihadapi. Kena pasti apakah masalah yang dihadapi. Ini garisan bermasalah. Okey. Di dalam kotak ini, kamu lukiskan. Boleh lukis guna pensel. Okey. Jadi, itu saja penerangan untuk hari ini. Okey. Jadi sekiranya pelajar ada soalan, kamu boleh WhatsApp saya bila-bila masa, saya akan bantu kamu. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng dan share video saya. Okey.